Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama saya ajak kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Jom sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia tanggal 3 Oktober 2022 bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Kita dipertemukan pada pagi ini untuk perbincangan lanjut lagi berkenaan dengan topik-topik yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semuanya untuk sama-sama kita dapatkan ilmu dan juga manfaat untuk perbincangan pada ketika ini, yang mana hari ini berkenaan dengan akhlak didik anak ikut zaman. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda semua untuk menjawab persoalan, membuka lagi minda kita melihat jauh ke hadapan apa sebenarnya yang baik untuk kita teruskan, yang mana tersilap untuk kita perbetulkan dalam mendidik anak-anak pada zaman milenial ini. Baik, biasanya kita dengar tentang frasa ataupun ayat yang mana disebutkan didiklah anak itu mengikut zaman. Ada juga yang pernah menyebutkan iaitu didiklah seseorang itu sesuai dengan kadar akalnya. Dan kita juga biasa dengar tentang anak itu ibarat kain putih, maka ibu bapalah yang berhak dan bertanggungjawab untuk mencorakkannya apa yang dia akan ikut dan dia akan perolehi. Itu semua bakal kita bincangkan pada pagi ini. Baik, seperti biasa, bagi penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan ataupun berkongsi sesuatu untuk topik perbincangan, kita boleh pergi kedua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800-881677 untuk buat panggilan. Dan jika mana anda ingin bertanyakan soalan di ruangan Facebook, di ruangan komen kita, boleh pergi ke Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ ada siaran secara langsung juga. Bagi penonton-penonton yang tak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Tapi jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda semua, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik. Memang sinonim dengan topik perbincangan kita ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah hidup lagi. Alhamdulillah. Tapi selalunya orang tak panggil Ustaz Hanafiah, orang panggil Ustaz Bikers. Allah. Itu dia. Masih ada lagi betul? Alhamdulillah. Masih ada lagi. Baik, Ustaz, mungkin awal-awal yang kita nak dengar sepatah dua kata untuk pembuka tirai tentang didik anak itu ikut zaman. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bila kita sebut didik anak ikut zaman, maka ketika ni bukan hadis daripada Rasulullah SAW. Ramai orang kait benda ni disabkan pada Rasulullah SAW. Tidak, dia bukan. Dia adalah perkataan yang berbahagia, iaitu Sayyidina Ali. Masya Allah, Sayyidina Ali mengucapkan didiklah anak kamu mengikut zamannya. Didik. Kena kadang-kadang kita kena sesuaikan dengan zaman tersebut. Dan benda ni subjektif. Tak semestinya betul. Jangan kata tak boleh rotan anak, tak boleh itu, tak boleh ni. Itu subjektif. Lain orang lain cara. Lain orang lain cara. Dan zaman ini maknanya persekitaran. Faham? Kadang-kadang kita duduk di zaman ini, tapi persekitarannya Masya Allah, Tabarakallah, suasana agama. Tak perlu rotan, anak itu telah jadi anak yang soleh. Tetapi ada kalanya ketika ini dan saat ini, dia duduk dalam persekitaran yang benar-benar mencabar, benar-benar jauh daripada Islam. Ketika itu kita perlukan pendidikan Islam yang mentarbiah dia untuk kembali ke pangkal jalan. Dan ada kalanya zaman pada hari ini, pada saya, zaman dah akhir zaman. Dah akhir sangat. Dan ketika ini kita hanya kena balik kepada Islam. Kerana Islam, makna Islam tu apa dia? Makna Islam selamat. Nak selamatkan kita sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu
Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Nak jaga ni, nak selamatkan kita dan diri kita daripada neraka, tak ada cara lain melainkan dengan iaitu Islam. Sebab Islam makna selamat. Kita amalkan Islam, kita, keluarga kita, anak-anak kita akan selamat. Wallahu alam. Subhanallah. Akhir betul-betul kata Ustaz tadi, akhir betul zaman. Dan di antara awal tadi Ustaz sebutkan juga, kalau kita ni nak selamat seluruhnya, kita, keluarga kita, siapa pun yang bersama dengan kita, tak lain dan tak bukan ikutlah apa yang dibawa oleh agama, iaitu Islam, selamat, sejahtera dan sentiasa berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kita kaitkan dengan didik anak ikut zaman pada hari ini, yang mana kita petik daripada kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebentar tadi, yang mana pendek saja ayatnya tetapi sangat-sangat membuka minda, sampai kita angkat menjadi tajuk pada hari ini untuk perbincangan. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Baik, jom kita terus ambil soalan dari sahabat kita di Facebook, yang mana bertanyakan tentang, katanya dari sahabat kita Fadli Matsyah. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum, soalan saya, seawal manakah yang dikatakan pendidikan awal untuk anak-anak? Adakah sejak dia lahir atau semasa masih di dalam kandungan ibunya? Dan bagaimanakah sebagaimanakah acuan yang sebenar-benarnya mengikut ajaran Islam? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Fadli Ahmad Syah atas soalan yang diajukan. Bila tu sebenarnya nak didik itu? Sebelum keluar ke? Masih dalam kandungan ke? Ataupun ketika mana sudah dilahirkan ke muka bumi? Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Yang pertama sekali, bagaimana kita nak mendidik anak kita. Ya. Ini juga soalan dan jawapan subjektif. Dia luas. Kalau kita nak cakap, nak dapat anak, barulah didik. Betul tak? Betul. Tapi kalau seboleh-bolehnya mengikut Islam, kita kena minta pertolongan daripada Allah sebelum berkahwin. Sebab tu kalau kita dapat lihat ayat yang pertama sekali, kalau kita dapat lihat surah Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya lupa ni kesan kemoterapi. Allahumma salli Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan, kurniakan kepada kami pasangan hidup dan juga anak-anak zuriat yang menjadi penyejuk mata hati. Allah dan jadikan kami pemimpin di kalangan orang-orang mukmin. Kalau kita dapat lihat ayat ini, sebelum dapat anak, sebelum berkahwin, kita dah minta pada Allah, ya Allah, kurniakan kepada kami pasangan, ya Allah, yang menjadi penyejuk mata hati. Tengok suami sejuk mata hati isteri Azrin, tengok anak, ya Allah, sejuk mata hati ibu dan ayah. Masya Allah, sejuk mata, sejuk hati, ya Allah, bahagialah tu. Dan kemudiannya, selepas itu kita dapat pasangan daripada Allah, dapat anak daripada Allah. Ketika itu proses pendidikan. Sebelum lahir lagi kita dah berdoa pada Allah, dan kemudiannya kita berharap Allah kurniakan pasangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada orang pasangan bukan ditetapkan oleh Allah. Ini lagi subjektif. Tapi isu dia, saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat. Pertama, minta pertolongan daripada Allah. Biarlah takdir yang Allah tetapkan itu, pasangan yang kita kahwini itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan kemudiannya proses dimudah. Apabila kita berada di jalan yang lurus yang telah ditetapkan oleh Allah, mudah. Dan apabila dapat dia anak, perkara pertama, dapat dia tahu baby mengandung lepas scan, isteri kita mengandung selepas scan, apa dia? Perbanyakkan syukur, perbanyakkan mengaji Al-Quran. Mengikut kata-kata saintis daripada barat, baby yang dalam perut ni dia dengar dan dia terpengaruhi dengan sifat dan cara pemakanan seorang ibu masa mengandung. Dan kerana itulah bangsa Yahudi, ketika isteri mereka mengandung, mereka galakkan belajar kos-kos tertentu di universiti ataupun sambung belajar mendalami ilmu matematik dan apa. Sebab IQ ibu ketika itu akan mempengaruhi IQ anak dalam kandungan tersebut. Didik tu. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, kita orang Islam perbanyakkan mengaji Al-Quran dan banyakkan amal soleh. Kalau kita tak pandai mengaji Quran pun tak apa, wahai ibu, wahai ayah. Tapi jangan lupa kita kena belajar mengaji Al-Quran. Dalam belajar itu menyebabkan semangat dalam baby ni
dalam ni, dia akan terpengaruhi dengan semangat ingin belajar. Sebab tu bila anak ini lahir, dia akan rajin belajar. Didik emosi anak pertalian ni melalui ibunya ketika mengandung. Dan kemudiannya bila dah lahir, jangan lupalah dia ada 3A. Pertama, akhlak. Kedua, agama. Ketiga adalah akademik. Ini penting. Pendidikan anak-anak ni mesti 3A. Agama, akhlak, akademik. Agama, akhlak, akademik. Agama ni bila dapat je baby, dia ajar apa? Azan, iqamah. Yang kedua, akikah. Ramai mak ayah hari ni boleh bagi hadiah. Happy birthday to you. Hadiah handphone mahal, kereta mahal. Tapi akikah tak buat. Akhirnya, mana agamanya? Mana pendidikan agamanya? Beli handphone mampu. Nak buat akikah tak mampu. Jawab depan Allah. Tanda syukur pada Allah. Dan kadang-kadang anak cakap, Ustaz, anak saya bermasalah, anak saya ni apa semua. Sebab kita tak ikut Islam. Lepas tu jangan lupa khitan ataupun hatankan anak tersebut untuk memastikan dia bersih dari sudut fizikal. Dan seterusnya apa lagi? Banyak lagi Al-Quran. Cukup umur 7 tahun dah mula ajar tentang solat. Umur 10 tahun kau tak solat, masa tu ketika itu kita kena tegas sikit. InsyaAllah saya rasa untuk soalan pertama ni sihatkan sampai situ. Wallahu a'lam. Subhanallah. 3A sebentar tadi ya, yang mana akhlak, akademik dan juga agama pendidikan yang patut diberikan kepada anak. Dan kadang-kadang ada ibu bapa yang dia terlepas pandang. Biasanya dia pandang yang nombor 3 terus, iaitu berkenaan dengan akademik. Ada 2 lagi yang tertinggal. Jadi sedang menonton, untuk kita teruskan perbincangan kita seketika nanti, kita nak berehat dulu. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Didik anak ikut zaman. Mungkin ada di antara kita ataupun ibu bapa kita, nenek kepada cucu tersebut, dia nasihat kepada anaknya. Dia kata, kena ikut cara lama ni, kena ikut cara lama. Zaman sekarang punya cara ni tak boleh pakai ni. Dia kata ni, zaman dulunya cara okey. Tengok mak didik kamu okey je, dia kata. Tapi zaman sekarang dia kata susah. Cara didik tu dah bermacam-macam, dia kata. Kena ikut yang dulu punya zaman. Jadi adakah statement ini benar? Ataupun macam Ustaz sebutkan tadi, dia adalah subjektif. Dia ada lain orang, lain caranya. Lain family, lain kaedahnya. Jadi mungkin kita nak kaitkan dengan persoalan dari sahabat kita di Facebook, katanya dari Rosdin Samah. Mari kita lihat soalannya, dikaitkan dengan yang saya sebutkan sebentar tadi. Katanya, Assalamualaikum. Soalan saya, dengan tidak mengetepikan ya yang lama dan tidak pula mengabaikan yang baru, bagaimana cara untuk menggabung jalin antara kaedah didikan cara lama dengan kaedah zaman sekarang agar anak-anak terdidik dengan akhlak yang baik, lebih beradab dengan orang lain? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru, katanya. Terima kasih Rosdin Samah untuk soalan itu. Jadi betul, nak gabung jalin di antara zaman dulu dengan zaman sekarang punya cara mendidik itu, Ustaz. Silakan. Betul. Alhamdulillah, bila kita sebut cara ikut Islam, insya-Allah selamat. Betul. Nombor 2, bukan isu lama, bukan isu baru. Mana yang sesuai? Betul. Sesuai tu mesti sesuai dengan agama dulu, dan kedua baru sesuai dengan zaman. Betul. Yang ketiga baru sesuai dengan orang.
dia punya kaedah yang pertama sekali mesti Islam. Sebab Islam ni kadang-kadang cara lama salah. Betul. Kan? Ada lenggang perut kan. Lepas tu anak lahir dia ada banyak benda-benda yang tidak tepat dengan Islam. Faham? Dan kemudiannya tidak boleh diterima, tidak sesuai dengan syariat. Maka Islam dulu. Yang keduanya cara. Kalau cara lama mak ayah tengking, tak kisah. Kan? Tak kisah tengking, balik, aku cakap balik, kata aku rotan. Dengan anak-anak orang dia rotan dia. Dia terus semua lari daripada sungai, semua lombong ke apa semua lagi. Okey, itu kaedah lama. Tapi zaman sekarang tak boleh. Kita nak tegur anak orang pun tak boleh. Betul. Kita tegur anak kita, ambil anak kita balik senyap-senyap, dia boleh. Mak tak jaga maruah saya. Baru umur 7-8 tahun kan, maruah saya kat cyber cafe. Dulu orang mandi lombong, main hutan, mandi sungai. Sekarang orang mandi kat mana? Orang mandi kat swimming pool, tempat-tempat yang hebat. Kalau ditengking, dimarah macam tu, pada dia orang malu. Betul. Dan kemudiannya anak-anak lepak banyak cyber cafe, banyak main game apa semua. Suasana berbeza. Kaedah tu mungkin boleh sama, tapi cara dia lain. Okey. So, jom kita tengok. Kalau kita dapat lihat, cara lama yang mengikut agama boleh diamalkan, cara yang baru tapi masih mengikut agama boleh diamalkan. Lain orang, lain cara tegur dia. Cuba kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ni kaedah dakwah dia, cara dia tegur, cara dia ni berbeza. Kita tengok bagaimana Abu Bakar didakwah kepada Abu Bakar. Cakap sikit terus terima. Dakwah kepada isterinya, iaitu siapa? Sayyidatina Khadijah. Masya Allah, cakap sikit terima, percaya. Tapi pada Sayyidina Umar, berapa lama? Sayyidina Umar ni nak bercakap dengan dia pun susah. Tapi doa. Ada anak kita kena doa. Kalau kita bercakap depan-depan, kita tegur apa semua, dia akan lawan. Memberontak. Dia degil. So doa. Doa ni Masya Allah. Saya sebagai seorang pesakit kanser, bila doa tu saya yakin sangat Allah akan makbulkan. Dan hidup lagi pada hari ni kerana doa. Doa orang ramai, doa yang kita tak tahu, Allah makbulkan doa. So doa. Anak ni, ya Allah, dia kadang-kadang degil. Tapi bila kita doa, dan akhirnya walaupun dia dah melangit nakal dia, degil dia, tapi dia boleh ni. Kerana doa seorang ibu lebih baik daripada 100 orang wali. Masya Allah. Doa seorang ayah, doa seorang ibu, tak ada hijab dia. Percayalah pada kekuatan doa. Dan kemudiannya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan lupa satu lagi, bila berhadapan dengan, ada kalanya Nabi tegur secara sembunyi. Dakwah Nabi sembunyi. Tegur kadang-kadang jangan depan adik-adik dia. Okay. Kak, salah tu kak. Macam ni sepatutnya. Kakak tak payahlah melenting, marah macam tu. Kakak cakap elok-elok. InsyaAllah. Kakak ada masalah ke? Kita jangan judge dulu. Kakak ada masalah ke kat tempat kerja? Kakak nampak emosi sikit. Biar jadi pendengar yang baik. Itu dia. Sebab tu Sayyidina Ali beritahu didik anak mengikut masa dia. Kalau 1 hingga 7 tahun Sayyidina Ali beritahu, jadilah sahabat yang baik. Didiklah dengan manja, kasih sayang, love aja. Dukung, cium, golek, main sama-sama, kan? Lepas tu nombor 2, 14 tahun hinggalah umur 21 tahun, ketika itu didiklah, belajar mendengar. Tanya, anak dengar ni, anak-anak hari ni pendiam balik sekolah. Macam mana sekolah hari ni? Best tak? Dia diam. Aku kena marah dengan cikgu ke? Ada homework tak siap ke? Biar dia bercakap. Jangan potong dia bercakap. Sebab ini mengajar dia kemahiran untuk mempercayai kita, dan juga kemahiran untuk dia bercakap. Bagi dia bercakap. Oh, tak puas hati dengan cikgu ni apa semua. Kita bagi. Jangan potong. Habis dia bercakap, baru kita masuk bagi nasihat. Tu dia sampai ni 21 tahun sampailah umur 40 tahun. Ketika tu dia dah besar dan dewasa. Ketika ni kita cuma boleh bimbing dia untuk buat keputusan yang betul. Dan ketika 40 tahun dan ni apa semua, kita kena jadi seorang yang rapat mendoakan. Sebab kita pun dah berusia. Kalau dia berusia 40 tahun, kita mesti rapat dan mendoakan. Selalulah ajar anak, nak harap anak-anak telefon hari ni susah. Kita WhatsApp, apa khabar bang? Sihat? Macam mana cucu ayah? Nampak? Supaya benda tu tidak putus. Wallahualam. Kaedah berbeza, tetapi yang paling penting mesti sesuai dengan Islam,
mengikut zaman dan juga mengikut kesesuaian seseorang. Wallahu a'lam. Betul. Tak kisah yang lama ke yang baru, tetapi bila mana dia berlandaskan kepada Islam, maka ianya sentiasa relevan. Bak kata orang putih itu. Baik. Okey, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dan Da'i dan kru memodoalah pada Tuhan. Biarlah kita selamat dari dunia sampai akhirat. InsyaAllah. InsyaAllah Mamu. Baik. Soalan apa ni Mamu? Soalan Mamu. Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail. Jangka tu siapa didik? Tapi Allah yang didik Nabi Allah Ismail pada Nabi Allah Ibrahim dah tinggal anak tapi dah tinggal lepas berdua dah. Lagu mana Hajar didik anak, tapi lagu mana mulia dia Nabi Allah Ismail sampai ke ni. Tapi lagu Mamu nak didik, lagu Mamu tinggal dekat orang yang makan daging. Dua-dua orang kami pergi kerja, kami nak didik apa, balik kerja dah getih tidur nak didik apa. Lagu mana nak didik anak ni? Ustaz tolong tak nasihat untuk Mamu lah. Tapi lain orang sama dengan Mamu pun dengar lah. Tapi dalamnya bapa dengan mak pula. Lagi satu pula pergi tinggal anak tepi jalan pula. Siapa nak didik anak tu tepi jalan? Pergi empuk anak dan tong sampah, siapa nak didik? Tapi minta pada Tuhan biarlah. Dalamnya orang kita minta pada Tuhan, janganlah jadi kena sampai lagu tu. Dua soalan Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa bagi minta Mamu, bagi tetapkan iman Mamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mamu Hanifah dari Penang tanya soalan pada kita. Lama tak dengar suara Mamu ni. Hari ni dapat dengar suara Mamu dari Pulau Pinang. Mamu kata, ya betul juga dia kata kan. Jadi sibuk kerja apa semua, tinggal merata siapa nak didik anak tersebut. Jadi bagi nasihat sikit kepada ibu dan bapa di luar sana, khususnya semua yang menonton ini, bagaimana cara yang betul. Sesibuk mana pun kita, ada waktu untuk didikan tersebut. Silakan Ustaz. Bila kita sebut masa, demi masa manusia rugi. Bila rugi ni, dia tak pandai urus masa lah. Betul. Jangan main-main dengan masa. Kadang-kadang mak ayah balik kerja penat, tahu. Dia biar je anak ni. Dia biar kat rumah orang tu, tak apa, kita bayar overtime, biar dia jaga. Orang yang jaga tu pun kadang-kadang sampai menyampah lah. Kau berapa lah ni. Memang orang nak duit, tapi dalam masa yang sama, betul, tak adakah kamu seorang ayah, ibu ada perasaan untuk ambil anak, rindu pada anak, sayang pada anak? Walaupun stres macam mana kerja, kena urus stres. Isu dia pengurusan masa, pengurusan stres. Ambil anak, peluk anak, cium anak, sebab benda tu akan memudahkan rezeki kita melempar ruah, insya-Allah. Kasih sayang, love. Tapi cerita Mamu ni tadi, cerita pasal Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan juga anaknya Ismail selama 13 tahun di bumi Mekah. Dia mula-mula tanah yang tandus, kemudiannya Masya Allah berubah jadi tempat pusat pemerintahan dunia. Kerana apa? Kerana Nabi Ibrahim ajar isterinya Hajar iman. Tadi pendidikan Islam, bawah Islam tu ada iman. Iman ni apa dia? Allah tu ada, Allah tu wujud, Allah lah sebaik-baik penjaga. Sebab tu kita naikkan motor, naik anak, bawa anak yang jalan, tanya anak masa dia kecil lagi, siapa jadikan langit? Allah. Siapa jadikan bumi? Allah. Siapa jadikan air? Allah. Siapa jadikan KLCC? Allah. Siapa bagi kita makan? Allah. Ayah, KLCC Allah jadikan ke? Ini nak ajar iman. Allah jadikan, tapi yang buat manusia. Macam tu. Siapa jadikan kereta? Allah. Yang buat manusia. Berapa ramai orang buat kereta tak jadi, tak boleh bergerak. Ada kereta yang dah siap, boleh gerak, tapi Allah tak gerakkan. Itu bukan nama kereta. Dan kemudian ni kena ajar, pancang anak Allah, 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 Allah. Sebab tu antara zikir yang afdal, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Piling, kita nak buat bangunan setinggi 88 tingkat, 118 tingkat, nak buat menara warisan KLCC, KL Tower, dia kena korek pada tanah yang paling dalam, tanah yang paling teras, paling keras, dan dipiling.
Piling ni yang memastikan bangunan itu bila datang ribut, datang taufan, dia tak bergoncang. Itulah iman masuk dalam hati. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha melihat. Ni dia. Ayah tak ada kat rumah, tapi Allah tahu siapa buat. Siapa yang ambil duit ayah, siapa yang ambil baju ayah, siapa yang ambil permainan Aisyah, siapa yang ambil permainan Ain. Tanya. Tapi Allah tahu. Allah tahu. So ajar mewujudkan Allah dalam diri anak-anak ini, maksudnya menghadirkan perasaan Allah maha melihat, itu penting. Zaman saya sekolah dulu, saya sekolah tentera dulu dekat Asrama Putra Angkatan Tentera Kamp Serendak Melaka. Apa berlaku? Almari saya tak pernah kena pecah. Almari lain orang umpil kunci dia tu, kemudian dia curi. Almari saya tak kena pecah sebab saya ikut cakap mak saya. Saya tulis apa? Alif, Lam, Lam, Ha. Allah maha melihat. Allah tahu apa kau buat. Pencuri dulu, dia nampak tu, tak jadi curi loh. Tak ada siapa berani buka tu. Sebab pencuri zaman dulu beriman pada Allah. Dia nampak Alif, Lam, Lam, Ha, Allahu Akbar. Dia tak jadi mencuri. Sebab didikan mak, didikan masyarakat ketika itu. Hari ni masuk masjid, curi tabung masjid, curi duit masjid. Ni nampak Asmaul Husna, Ayatul Kursi, mereka tak terkesan sebab pendidikan kita tak cantik. Kita tidak menerapkan dan membangkitkan keimanan dalam diri anak-anak. Itu yang jadi kes Mamu cakap dibuang bayi, sebab dia tak yakin rezeki bayi tu, dan mereka dah terjebak dengan hubungan seks sebelum kahwin. Tak ada satu agama pula dunia yang membenarkan sex before marriage, berzinah sebelum kahwin. Tak ada satu agama pun. Semuanya mesti melalui proses angkat nikah. Dan tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sekarang ni berada di hujung zaman. Kes buang bayi, kalau dah ada bayi pun, dah ada anak pun, dibiarkannya anaknya, dia tak jaga, tak didik anak dia, maka ketika itu dia berhadapan dengan persoalan Allah di akhirat nanti. Kemurkaan Allah jangan main-main. Don't challenge your God. Jangan main-main. Jangan isu anak ni jangan main-main. Allah akan tanya apa yang Allah dah bagi anugerah pada kita, anak, kita sia-siakan. Jawab depan Allah. Jawab dekat mahkamah dunia ni boleh pandai lah. Ada lawyer yang hebat boleh lepas. Tapi di akhirat tak akan lepas. Didik anak agama. Ramai yang ustaz banyak kaunseling, anak murtad. Sebab mak bapak bercerai, anak akhirnya murtad. Benda-benda macam ni kita kena ambil tahu. Kita akan sambung perbincangan ini selepas ni. Silakan pada Azri. Saya dia jadi tersentak tergamam bila mendengar Ustaz cerita sebentar tadi kan berkenaan dengan isu yang berlaku sekarang ni. Jadi merisaukan kita. Bukan kami di studio, tapi semua juga yang menyaksikan pada pagi ni, di mana-mana pun kita berada, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jom kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton kerana terus setia bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Perbincangan didik anak ikut zaman. Anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan patut dikasihi, patut disayangi, patut jaga dengan sebaik mungkin dengan didikan yang berteraskan dengan agama Islam. Kadang-kadang ada orang yang dia mengabaikan anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan ada orang yang minta anak lebih daripada 30 tahun belum lagi kunjung tiba. Ada kadang-kadang lahir seorang anak diabaikan begitu saja, tetapi ada ibu bapa yang menanti kehadiran anak tersebut sampai ke hari ini masih lagi belum dikurniakan. Sebab itu kita teringat pesan dari Saidina Ali juga. Saidina Ali kata, jangan cerita tentang anak pada orang yang tidak ada anak. Mungkin itu juga sebab nak jaga emosi ataupun perasaan. Tapi hari ini tetap kita membincangkan kerana tentang didikan tersebut sangat-sangat penting. Banyak berlaku perkara pada hari ini kerana didikan yang tidak sempurna. Jadi jom kita bersama sekali lagi dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik untuk perbincangan seterusnya, jawapan dari soalan dari Mamu Hanifah sebentar tadi. Perbincangan tentang bagaimana dididiknya Nabi Ismail AS. Yang kedua berkenaan dengan sibuk kerja sampai tak sempat nak beri didikan kepada anak-anak. Balik dia ni Ustaz, keluar subuh, balik subuh.
Masya Allah. Keluar nak tidur, balik anak tidur. Oh, bila nak didik dia kata. Dan yang ketiga, kalaulah ada berlakunya lagi seperti mana yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, buang bayi tinggal di tepi jalan apa semua, maka siapa yang nak didik sebenarnya perkara ini? Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Apa bila Mamu tanya soalan tentang bagaimana Allah Ta'ala mendidik Hajar, bagaimana Nabi Ibrahim AS mendidik Hajar supaya yakin Allah itu wujud. Ketika Nabi Ibrahim nak keluar daripada kemah waktu malam, Hajar kata, abang, adakah ini perintah daripada Allah? Ya. Dan abang jangan risau, jangan susah hati. Dia pula tenangkan kita. Tak tahu berapa lama kena tinggal. Kalau ada riwayat mengatakan 12 hingga 13 tahun dia tinggal. Orang kalau sekarang ni orang panggil gantung tak bertali. Tetapi bagaimana seorang ibu bernama Hajar ini, dia beritahu apa pada suami dia? Kalau begitu bang, kalau ini perintah Allah, kalau begitu Allah akan menjaga aku dan Ismail. Oh tu dia, Masya Allah. Nak dapat level iman macam ni, mesti melalui mujahadah, pendidikan, keimanan yang tinggi. So selesai. Kemudiannya bagaimana Nabi Ismail, Masya Allah, dididik. Dia tak suruh benci bapa dia. Ayah mana? Ayah mana? Dia, ayah pergi berjuang. Ayah berjuang untuk menegakkan Islam. Ayah berjuang di jalan Allah. Perkataan perjuangan ini menyebabkan anak ni terdidik, dia pun akan jadi satu perjuangan. Dan bayang nak disembelih pula, dah jumpa 13 tahun pula nak sembelih pula lagi lepas tu, ya Allah. Ayah, nescaya kau akan dapati aku seorang yang penyabar. Segerakanlah perintah Allah. Allah segala-galanya kehidupan mereka. Hidup, mati, ibadah, solat, semuanya kerana Allah. Allah. InsyaAllah bila Allah masuk dalam diri kita, sesuka mana pun ujian kita akan dapat. Hari ni, Allahu Akbar, kes buang bayi, Mamu cakap ni. Allahu Akbar. Saya pernah jaga 680 orang anak-anak perempuan yang mengandung anak luar nikah di rumah pemulihan. Allahu Akbar. Yang buang bayi 2 kali, 3 kali, banyak kali. Sebab kita tak masukkan Allah dalam hati mereka. Kalau Allah maha melihat, laki, suami, isteri pegang, perempuan dan laki berpegang, hukum dia haram. Inilah kegagalan kita. Dan hari ni kalau kita tengok apa-apa rancangan di media sosial dan juga orang buat konten ataupun di televisyen, pegang laki perempuan ni dianggap biasa. Tapi benda tu jangan kamu menghampiri zina. So, ramai orang baca Quran tapi tak faham apa yang diajarkan dalam Quran. Kalau kita faham, kita ikut Quran, insya-Allah kita akan selamat. Itulah Mamu cakap buang bayi. Buang bayi apa jadi? Siapa jaga bayi? Tak lain dan tak bukan yang jaganya JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kesian pada saya dah banyak campur jabatan kerajaan, paling saya kesian Jabatan Kebajikan Masyarakat. Orang susah, orang miskin, anak buang bayi apa semua ni, kerja dia orang berlambak-lambak banyak. Tetapi isu dia satu, mereka jaga dan kemudiannya mereka akan tetap memberi pendidikan anak-anak. Kadang-kadang pekerja-pekerja di Jabatan Kebajikan Masyarakat ni, Masya Allah, tabarakallah, mereka sayang bayi tu macam bayi mereka sendiri. Macam anak dia sendiri. Para guru pun ramai macam tu. Dia sayang anak-anak murid mereka kadang-kadang lebih daripada anak sendiri. Kuasa Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, kita tahu bayi yang dibuang tu ada di kalangan mereka. Hari ni saya baru jumpa, yang setahun lepas saya jumpa, Masya Allah, menjadi seorang, boleh saya katakan seorang orang alim lah, mendalami ilmu agama di sebuah universiti. Wallahualam. Hebat, subhanallah. Itu yang kita patut perhatikan daripada jawapan Ustaz sebentar tadi berkenaan dengan senang dan mudah je. Dia punya point dia adalah jaga nikmat ataupun kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya anak tersebut. Dan salah satu cara nak jaganya adalah dengan didikan yang baik dan didikan yang sempurna. Baik. Soalan seterusnya dari sahabat kita Awa Musma, ya. Kita lihat soalannya di skrin anda. Katanya, Assalamualaikum. Ada 2 soalan di sini. Yang pertama, Ustaz, soalan saya, bagaimana cara untuk berhadapan dengan ibu bapa yang ada mengherdik, menengking anak yang kecil di hadapan orang lain? Terkadang anak-anak ini akan memberontak sehingga bertindak kasar dan berdendam.
fasa didikkan anak-anak remaja, hendaklah kita sebagai ibu bapa jadikan mereka sebagai kawan. Bagaimana ibu bapa nak memulakan dan menjadikan anak-anak remaja sebagai teman ataupun kawan karib? Ada dua soalan di situ. Yang pertama tentang ibu bapa yang suka mengherdik, dan yang kedua adalah bagaimana cara nak mulakan nak jadi kawan kepada anak tersebut. Terima kasih sahabat kita Awa Musma. Nak jadi kawan tu adakah kena follow dia punya media sosial dulu, Ustaz? Masya-Allah. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah, bila kita berbicara tentang ibu bapa yang mengherdik anak-anak, masya-Allah, marah anak-anak di depan khalayak ramai, kuat pula tu suara, kuat, tengking anak-anak, maki anak-anak, menyebabkan anak-anak bertindak kasar dan dendam. Ya, betul. Mula-mula dia bertindak kasar dan dendam ini disebabkan dia tak puas hati. Bagaimana kita nak puas hati anak-anak kita? Kita kena berlaku lemah lembut. Islam mengajar untuk mendidik anak-anak, menegur anak-anak, membetulkan anak-anak. Kaedah dia kasih sayang. Kasih sayang elemen pertama adalah lemah lembut. Ada kala kita terpaksa lemah ni mengalah kejap. Lepas tu lembut untuk membetulkan dia. Ingat batu yang keras, air lembut, jatuh daripada dinding gunung, dinding bukit, dinding gua. Hari pertama tak jatuh, takkan jadi apa-apa pada batu yang keras, tetapi terus dititiskan. Tak lama, mungkin setahun dia akan melekuk, akhirnya lama-lama akan terbelah. Begitu juga dengan hati manusia yang keras. Cakap lemah lembut, mereka faham. Hari ini tak berkesan, esok lusa berkesan. Kadang-kadang ada anak masih jadi penagih dadah, masih jadi nakal, jahat, penjenayah, bandua dan apa semua. Tetapi kadang-kadang bila mak dia, ayah dia meninggal dunia, dia berubah. Kadang-kadang mereka ni yang berubah ni lebih baik daripada anak yang baik. Setiap waktu mendoakan kebaikan untuk mak dan ayah, dan menyesal dengan perbuatan dia dulu. Mak dan ayah, hati-hati ketika marah. Sebab kemarahan, pengistirahatan anak derhaka bukan daripada mak. Engkau ni anak derhaka bukan daripada bapa. Engkau ni memang derhaka, tak payah. Yang menggelarkan anak tersebut derhaka adalah para malaikat. Ketika mana? Ketika mak dan ayah marah. Ketika mana? Ketika mak dan ayah terasa hati. Anak-anak, jagalah kelakuan kita. Tahu apa yang mak ayah kita tak suka, jangan buat. Kadang-kadang mak ayah kita tak boleh marah 100%. Dia menengking, dia marah, mungkin sebab dia tertekan dengan kehidupan pada hari ini, dan mungkin juga dia ditekan. Mungkin juga masyarakat menekan dia, kata kau tak pandai jaga anak apa semua. Bukan nak tolong, tapi menekan. Jadi kena faham juga perasaan mak dan ayah yang menengking. Dan sebaiknya satu perkataan yang paling bagus ni, komunikasi yang berkesan. Komunikasi berkesan melalui kaedah lemah lembut, psikologi, reverse psychology. Macam tu kaedah dia. Macam saya jaga dengan budak-budak dadah, saya selalu cakap, Azrin, nanti kalau Azrin dah kahwin, Azrin nak dapat anak kan, nak jaga tak anak tu dengan baik, jaga, sayang tak anak tu sayang. Tapi Azrin, sedih tak kalau anak ini berkelakuan macam Azrin pada Azrin satu hari nanti? Walaupun dia penagih dadah, walaupun dia penjenayah, dia tak nak anak dia. Dia kata sedih. Mesti saya sedih. Agak-agak perasaan mak ayah sekarang sedih tak? Sedih, Ustaz. So reverse psychology ni penting. Ini penting, dan mak ayah kena ada ilmu keibubapaan. Sebab tu dalam 99 keibubapaan saya ajar benda ni lah, skill ni. Yang lain boleh baca dalam buku, tapi skill ni nak diasah. Wallahualam. Yang keduanya, fasa didikkan anak remaja. Macam mana nak jadi kawan? Macam mana nak jadi kawan dia? Nak jadi kawan ni senang. Tak semestinya like ataupun follow dekat Facebook ataupun Instagram. Tapi kaedah dia adalah be a good listener. Jadi anak seorang ibu, ayah yang suka bersembang dan suka dengar sembang. Macam mana kak hari ni kerja okey tak? Penat lah ayah. Dengar. Kenapa penat? Macam-macam kerja lah ayah. Naik mahkamah, turun mahkamah ayah. Lepas tu kena pergi ke rancangan televisyen pula ayah. Allah, penat lah ayah. Pika, mana lagi penat? Nabi ke kita? Tanya soalan macam ni. Nabi ke kita yang lebih penat? Masukkan kecintaan kepada Nabi. Mudah-mudahan kepenatan kakak
akan dikurniakan syurga yang hampir dengan Rasulullah SAW. Masukkan elemen agama. Kasih sayang ni mesti mengalir. Tapi how to be that skill ya? Be a good listener. Jangan potong anak cakap. Jadi kat sekolah kena marah. Kau pemalas. Macam tu lah kena marah. Kau degil elok. Jangan macam tu. Be a good listener. InsyaAllah anak akan curahkan segala-galanya pada kita. Kadang-kadang anak dia buat anak-anak yang nakal. Kena ingat anak-anak yang nakal. Kadang-kadang anak-anak jadi nakal, jadi jahat bukan sebab dia suka kena marah, tak. Tapi dia rasa dia dipedulikan. Ada orang ambil tahu pasal dia. Anak-anak nakal kadang-kadang dia perlukan perhatian. Anak-anak lebih memerlukan perhatian daripada mak dan ayah. Dan dia tak kisah walaupun kena marah. Wallahualam. Subhanallah. Jadi kawan yang baik, caranya adalah jadi pendengar yang baik. Dengar masalah, dengar apa yang nak diluahkan, dan janganlah ditambah lagi tekanan pada anak tersebut kerana mungkin dia sudah tertekan, balik kena marah pula dengan mak dan ayahnya. Ada cara nak menegur, ada cara nak memperbetulkan. Jom kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. Kadang-kala mungkin kita rasa macam degilnya anak aku ni. Nasihat tak jadi apa, tegur pun tak makan saman katanya, buatlah apa pun tak jadi juga. Sampai tahap kita kata, "Uish, degil sungguh ni, rasa macam bukan anak aku ni, sila anak rasa ni." Kan? Dia nak sebut bertuah punya anak tu pun dah rasa macam dah tak sedap dah dia kata sebab degil sangat. Tapi mungkin itu sebelah daripada pandangan. Tapi mungkin kita boleh pandang daripada sudut yang baik. Mungkin anak itu degil kerana sikap kita dahulu. Mungkin dia terikut pada sikap kita dahulu dengan mak dan ayah kita. Ataupun kerana kita tersilap di dalam mendidik anak tersebut kerana mana nak tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Kerana itu juga mungkin boleh disebutkan bapak borek anak rintik. Kena ke Ustaz? Kena ke? Kena ke? Bapak borek anak rintik kan? Daripada situ dia tengok bagaimana sikap mak dan ayahnya, dia tiru ketika mana dia sudah besar di masa akan datang. Jadi itu juga mungkin kita boleh lihat pada hari ini berkenaan dengan mendidik dalam keadaan yang tersilap. Baik, selain daripada itu, kita nak lihat juga soalan dari sahabat kita Mazni Hasan berkenaan dengan makanan katanya. Kita lihat katanya, Assalamualaikum. Didikan anak-anak zaman sekarang begitu sukar. Adakah kerana disebabkan oleh cara pemakanan sekarang, iaitu banyaknya memakan makanan segera dan juga minum minuman yang berkarbonat? Mungkin. Terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Puan Mazni Hasan atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan makanan dan minuman juga adakah mempengaruhi pada sikap anak tersebut. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah. Yang pertama, bila kita sebut pasal pemakanan, ini apa yang dia akan mempengaruhi, you what you eat and you what you don't eat. Ni yang not eat ni mungkin dia tak sihat sebab dia tak makan vitamin, tak makan apa semua. Betul. Tak cukup, makanan yang seimbang tak ada. Tapi you what you eat ni, dia boleh menyebabkan seseorang itu ada personality tersebut. Contoh dia, kalau kita terlalu banyak makan kandungan gula yang berlebihan, dan kita makan gula-gula, kita letak atas lidah ni, kita kemam, dia akan terus ke otak. Bawah lidah, dia akan terus ke jantung. Ini kaedah lah. Orang yang banyak makan gula-gula, kejap makan chewing gum, kejap makan benda manis, kejap kemam, benda berkemam,
So ini dia akan menyebabkan personality dia akan mempengaruhi radical sugar tersebut, akan mempengaruhi personality. Dia boleh jadi silent, dia boleh jadi violent. Macam tu juga minuman berkarbonat, benda-benda manis, dia boleh jadi silent, dia boleh jadi violent. Silent apa dia? Dia diam, tapi dia pendendam. Lepas kahwin dia tinggalkan mak ayah dia benci mak ayah dia senang jadi pembenci. Tapi silent hari ni pula dia lepas pada keyboard, hantar orang ni jadi kaki kecam. Sebab kejap-kejap minuman berkarbonat, kejap-kejap benda manis, kejap-kejap donat. So bahaya benda ni. You what you eat. Dia akan jadi personality. Yang pertama silent, pendendam, pendiam, ni. Dan boleh jadi kemurungan tau, terlalu banyak ni. Yang nombor 2 careful. Nombor 2 ni violent, silent and violent. Bila terlalu banyak makan benda-benda yang tinggi kandungan gula, termasuk karbonat dan juga karbohidrat, contohnya nasi, tepung putih apa semua ni, so dia akan menyebabkan kita jadi violent. Violent macam mana? Violent ni bila kita tegur anak kita, kejap-kejap dia mengamuk. Mak ni leceh lah, mak orang lain biar je mak anak-anak dia merayap sampai pukul 2-3 pagi, biar je naik basikal, biar je merempit, biar je, mak je bising. So, tu dia kesan daripada pemakanan, kesan daripada minuman berkarbonat, kesan daripada radical sugar tersebut. Violent, ada yang tampar mak, pukul mak. Yang lebih dahsyat jadi violent ni bukan sekadar ni dadah, violent, kerat kepala mak. Ini sebab ustaz berhadapan dengan benda ni. Yang pernah satu ketika cangkul kepala atuk ketika sedang sujud. Janganlah. Zaman ni dah akhir zaman dah. Dah kiamat tu, sebelum berlaku kiamat besar, kiamat yang kecil iaitu kiamat kemanusiaan tu dah ada dah. Dah ada dah. Sikap kita dah tak jadi macam manusia. Kita lebih hina daripada binatang. Sebab cara didikan ni dah. Didikan ni. Didik ni dia kena selalu belai. Belai ni bukan sekadar fizikal, tapi hati ni. Belai hati dengan zikirullah, dengan amal soleh, dengan kasih sayang. InsyaAllah. Itulah pada pendapat ustaz, memang makanan mempengaruhi hubungan dan sikap seseorang. Didik anak, cara pemakanan. Nabi dan Islam mendidik umat, kaedah dia simple je. Puasa. Ajar anak puasa. Ajar diri kita puasa. Hari Senin, Khamis kita puasa ya. Ajar. Senin cuba puasa, Khamis cuba puasa. Puasa ni dia ajar 2. Natijah puasa dia 2 je. Ialah selain daripada ni, ustaz bagi dari sudut psikologi. Pertama, menundukkan nafsu. Ustaz pernah buat motivasi untuk geng-geng Juvana, tapi dia program JAKIM. Ustaz bawa dia naik motor ustaz, sebab dia ni raja rempit pantai timur. Ustaz bawa masa corner, ustaz corner tak lajulah, 180 je corner. Cecah lutut ustaz, dia kencing, dia terkencing. Dia takut. Dia kadang-kadang kita kena beat the ego. Dia orang ni ada mental handbrake. Anak-anak hari ni dia dah tarik mental handbrake. So how to nak reduce mental handbrake ni? Challenge the ego. Dia ingat dia bagus sangat, kena challenge. So dia jatuh. Dia tak jatuh, dia egonya jatuh, baru kita ajar. Dan kemudian dia masuk. Nak lepaskan mental handbrake tu bukan senang. Dan kemudiannya dia ada formula ABC. Awareness before change. Macam mana nak sedarkan dia orang. Sedar ni nak kejut orang bangun tidur. Bangun subuh. Ada yang bangun tu marah kita. Ada yang bangun subuh. Baik mak, baik ayah. Tapi cara kejut. Ada orang kita kejut perlahan. Bangun subuh, lagi sedap dia tarik selimut, lagi sedap dia tidur. Dan ini kaedah ni dia kena ajar detail, baru orang dapat skill, baru boleh mendidik anak dengan baik. Wallahu alam. Tapi ustaz beritahu, careful lah. Kita dah akhir zaman, kita mesti memohon pertolongan daripada Tuhan. Subhanallah, kan? Awareness before change. Sedarkan dia sebelum ubah dia. Baik, itu yang kita boleh guna juga bagi yang ustaz kongsikan kepada kita sebentar tadi. Dan kita nak lihat juga soalan dari sahabat kita Sal Rasid Cikci di Facebook. Assalamualaikum. Ada 2 soalan. Yang pertama katanya,
adakah penggunaan rotan masih perlu digunapakai pada zaman sekarang? Dan soalan yang kedua, ada lagi ke jual rotan tu? Rasa macam tak ada nampak. Ya? Adakah penggunaan rotan masih perlu di zaman sekarang? Dan yang kedua, adakah perlu mengekori anak sentiasa atau perlu tahu ke mana mereka pergi, kerana zaman dahulu dan kini sangat berbeza. Yang mana zaman kini walaupun pergi ke kedai yang berdekatan, pergi mengaji ataupun tuition, belum tentu lagi mereka pulang ke rumah dengan keadaan selamat. Terima kasih sahabat kita Sal Rasid Cici atas soalan itu, dan saya serahkan kepada Al-Fidhi Ustaz, rotan dan juga ikut ataupun tahu dia ke mana. Silakan. Allahu Akbar. Rotan sesuai. Sebab dia ada dalam syariat Islam, berdasarkan hadis Nabi, anak kalau tak solat umur 10 tahun boleh rotan. 7 hingga 10 tahun ajak dan ajar dia solat. 10 tahun kau dia tak solat boleh rotan. 20 tahun kau tak solat nak buat apa? So rotan. Kalau tak sesuai rotan, kenapa dalam penjara ada rotan? Itu dia. Faham. Kita nak ramaikan orang dalam penjara ke kita nak ramaikan orang hidup bahagia? Jawablah sendiri. Saya ringkas saja. Rotan kenapa dibenarkan dalam penjara? Sebab menghukum orang yang salah. Kalau orang buat salah di luar rotan, di luar penjara, kenapa tak dibenarkan rotan? Faham. Tujuan dia untuk menghukum dan membetulkan kesalahan. Apa salah kita rotan perlahan berbanding ni? Saya ni produk rotan tau. Mak ayah saya rotan, cikgu sekolah saya kena public kening apa. So alhamdulillah jadi ustaz. Sebab apa? Secara kaedah rotan dengan kasih sayang, rotan dengan niat untuk membetulkan seseorang, sesuai. Tapi kalau orang, yalah, kita duduk dalam satu sistem yang mementingkan majoriti, itu yang kita jadi macam ni. Faham. Kan? Kita tak jaga hati Allah, kita jaga hati manusia. Dah, ringkas, rotan masih dibenarkan. Sebab rotan, anak-anak murid hari ni tak takut lah siapa kita cikgu besar, cikgu disiplin, dia tak takut. Dia tak takut siapa dah pun. Allah dia tak takut, apatah lagi manusia bernama cikgu, ibu ayah. Mak ayah kena lempang anak-anak, biasa kena pukul, kena sepak, kena terajang, biasa. Tapi tak ada siapa pun yang bela. Tapi anak murid kena rotan. Anak murid dijatuhkan hukuman yang ni, madrasah kena serang apa. So nasihat ustaz yang paling bagus, yang paling mudah, yang paling ringkas, rotan memang relevan kerana di dalam syariat Islam. Tapi kaedah rotan tu kena sesuai lah, mengikut zaman dan keadaan. Wallahu a'lam. Yang kedua dia bila ditanya tentang apa tadi, nak ikut. Nak ikut ni penat. Sebab tu kita minta pada mak dan ayah, ajar Allah yang ikut. Ajar Allah yang ikut. Allah ikut, Allah ada, Allah wujud, Allah maha melihat. Benda ni kena tanam daripada kecil. Masukkan daripada kecil. Jangan kamu menghampiri zina. Kalau sekadar ilmiah, dia tak rasa. Tapi kalau dari sudut tanaman, apa yang kamu tanam, itulah yang akan tumbuh. Kalau kamu tanam iman dalam diri anak-anak, rasa bertuhan itu kuat. Mana dia pergi, dia rasa Allah maha melihat. Walaupun ibu dan ayah tak ada ikut. Yang keduanya, kena ingat satu perkara. Nak ikut boleh sekali-sekala. Intai. Macam saya ngaji intai anak-anak saya. Intai ke ikut? Intai, ikut dulu. Lepas tu nampak, dia intai, dia dating rupanya. Kat sini kau kat sini kau dengan kawan-kawan kau berkumpul. Tengok dia isap okok tak isap. Dah isap okok. So macam mana kita nak betulkan? Ayah tak apa suka. Lepas tu ada kaedah dia. Kaedah ni yang kena belajar. Sebab kalau perbincangan ni secara umum, nak telitinya terlalu panjang. Wallahu a'lam. Subhanallah. Ikut boleh, tapi kadang-kadang kalau ikut agak-agak habis minyak motor tak? Baik, insya-Allah ada lagi kita nak bicarakan selepas ni, tapi kita nak berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kembali bertemu. Subhanallah, seronok sebenarnya hari ni ya. Perbincangan tentang didik
anak ikut zaman. Bukannya kita nak menyalahkan sesiapa, tetapi kita nak menegur kesilapan di dalam mendidik anak-anak pada hari ini. Mungkin ada yang kita terlepas pandang, sama-sama kita perbetulkan, sama-sama kita perbaiki. Yang paling penting adalah kita nak melahirkan generasi Islam yang sangat-sangat baik dan bermanfaat untuk masa akan datang. Itu di antara poin utama kita dalam mendidik anak pada ketika ini. Baik, kalau kita imbas kembali waktu kita zaman dulu-dulu 90-an, 80-an, mungkin pada ketika itu isu berkenaan dengan mendidik anak ini dia tak banyak sangat diperkatakan. Sebab mungkin pada kadang itu anak-anak rasa macam okey, baik, mungkin juga mengikut pada peredaran zaman. Tapi zaman sekarang ni dah macam-macam isu yang timbul, jadi terpanggil kita ditanya ustaz untuk kita memperkenalkan ataupun kita mewar-warkan, kita bawa tajuk ini untuk manfaat kepada penonton-penonton semua. Jom kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Nur Asikin. Katanya, Assalamualaikum. Soalan saya mengenai denda atau menghukum anak di dalam Islam. Bolehkah mereka dipukul atau didenda? Dan sekiranya boleh dilakukan, boleh terangkan dengan mendalam tentang perkara ini. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Nur Asikin atas soalan yang diajukan. Boleh ke hukum dan denda mereka? Kalau boleh, bagaimana caranya? Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Nur Asikin. Saya nak menarik jawapan ini dengan satu kisah rakyat Malaysia yang dihukum penjara kerana telah merotan anaknya di bahagian tangan kerana meninggalkan solat. Subhanallah. Dia di luar negara, dan undang-undang di luar negara, terutamanya negara barat, mereka melarang untuk merotan anak dan memukul anak mereka. Faham? Rotan tu menyebabkan sakit. Anak tu kenapa tak ditulis pada tangan kanan? Sebab tangan dia sakit. Lepas tu bila soal siasat, tanya kenapa sakit. Lepas tu dia cerita ayahnya telah merotannya kerana enggan solat, dan ayahnya dan ibunya dihadapkan ke mahkamah dan dipenjara. Masya Allah. Dan ketika hari pembicaraan, anak tersebut datang dan wartawan tanya. Jawapan daripada anak tu, disebabkan saya tinggal solat, ibu ayah saya masuk penjara. Saya dan adik-beradik bersumpah dengan nama Allah tidak akan meninggalkan solat sampai bila-bila, sebab kami tak sanggup berpisah dengan mak dan ayah walaupun dalam penjara, apatah lagi neraka. Kami bersumpah, wahai ayah, wahai ibu, tidak akan meninggalkan solat. Ini bila kita didik anak, walaupun tak sesuai dengan negara barat, tapi kita sesuaikan dengan negara Islam, lambat laun pertolongan Allah ada. Allah wujud, Allah ada, Allah akan tolong. Jadi saya mintalah, kalau kita memukul, jangan sampai mencedera mak ayah, jangan sampai mencedera, tapi mendidik. Pukul anak niat untuk mendidik, tak kisahlah, cuma tak digalakkan tarik telinga, sebab anak akan mudah menjadi degil. Tidak digalakkan untuk anggota yang lain, sebaiknya tapak tangan. Ponggong boleh dibenarkan, tapi jangan sampai mencacatkan. Kena? Itu dia. Dan kemudiannya kalau kita tengok soalan tadi, apa lagi? Pukul dan denda. Denda, Ustaz. Isu dia denda ni cerdik. Denda dia kita kurangkan dia punya perbelanjaan sekolah. Denda dia puasa, denda menghafal beberapa surah. Denda ketuk ketampi is the best. Ketuk ketampi. Sebab kajian di barat, di universiti barat, bahawa ketuk ketampi yang kita tengok dalam filem Piramli, kan, turun naik ketuk ni, dia menyebabkan mengurangkan resiko kemurungan. Oh gitu. Dan dia menyebabkan IQ naik. Tapi kalau jalan nitik tak boleh, Ustaz? Jadi tidak susah. Tapi yang tarik tali, naik panjat tali ke atas, itu juga boleh menyebabkan IQ tinggi, sebab kaedah dongak ke atas. Begitu juga ketuk ketampi, sebab ada hormon yang lahir
dan menyebabkan IQ itu tinggi. Wallahu a'lam. Faham, subhanallah. Berkenaan dengan hukum didenda dan dipukul sebentar tadi, boleh nak dipukul kata ustaz, tapi berpada-pada untuk mendidik, bukannya untuk menyakitkan dan juga melepaskan geram. Tak boleh kan, kadang-kadang ada orang dia memukul ni kerana nak melepaskan geram, marah pada benda lain, stres pada benda lain, tetapi balik ke rumah anak yang dipukulnya. Itu yang kita tak nak sebenarnya ya. Baik, okey, kita lihat soalan seterusnya dari Facebook, dari sahabat kita Syahira Lia Muhammad. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, cabaran utama dalam mendidik anak-anak remaja zaman sekarang sangat berbeza, terutama dalam pergaulan. Jika dahulu ibu bapa malu-malu untuk menerangkan apa itu pendidikan seks, tapi sekarang semua itu perlu diterangkan dan diperjelaskan. Apakah didikan yang bersifat terbuka ini perlu supaya ada rasa takut dan gerun mengenai bahaya dan akibat daripada perbuatan seks luar nikah? Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanyakan soalan terbuka, katanya boleh ataupun tidak, relevan ataupun tidak. Silakan Syahira, bagus soalan ni Syahira. Masya-Allah, tabarakallah Syahira. Allahu akbar. Bagus soalan ni. Pendidikan seks yang pertama lah Islam. Islam melarang sebelum kahwin. faham. Islam mengajar mahram. Islam mengajar sentuhan. Islam mengajar aurat. Itu semua pendidikan seks. Islam ajar bersentuhan lelaki perempuan yang belum berkahwin hukumnya haram dan berdosa besar. Hatta sampai nak salam lelaki perempuan pun hukumnya besar dosanya. Allahu Akbar. Itu pendidikan seks. Jangan kamu menghampiri zina. Jangan kamu melakukan seks sebelum kahwin. Itu pendidikan seks. Hampir pun tak boleh. Ada guideline aurat, itu pendidikan seks. Islam mengajar ni syumul. Sebelum benda tu berlaku, sebelum berlaku buang bayi, sebelum bayi dimakan oleh anjing, bila bayi tu dibuang, sebelum bayi mati akibat dibuang, Islam dah terlebih awal, terlebih dahulu. Dia futuristik kesannya, nampak. Dan kemudiannya, kenapa kena perlu berkahwin? Kenapa perlu berkahwin? Kahwin menyebabkan ikatan kasih sayang tu didapat rahmat daripada Allah. Allahu Akbar. Orang tak pandang apa rahmat-rahmat dia Allah, apa rahmat. Dia main-main ni budak-budak hari ni. Kita mana tahu sesuai tak sesuai, kita kahwin. Seks dulu, lepas tu baru kahwin. Benda ni, don't challenge your God. Jangan cabar Allah Ta'ala. Murka Allah. Allahu Akbar. Saya serahkan balik pada semua penonton, fikir. Hari ni orang lebih takut kecaman netizen dan orang memburu like daripada Allah, memburu like daripada manusia sehingga dapat hate from Allah. Wallahi tidak ada kecaman yang paling dahsyat dalam dunia melainkan kecaman Allah. Kita tak takut dikecam oleh Allah, sehingga kita mempromosikan dalam konten-konten di media sosial dan juga di televisyen gaya hidup yang tidak berlandaskan agama, hingga mempengaruhi orang. Itu bahaya. Sekarang ni banyak lah. Dia kata apa yang perempuan suka, apa yang lelaki suka. Best. Kita sekarang ni berada dalam keadaan kejahanaman kemanusiaan. Dan kemudiannya ni hubungan sejenis. Promote LGBT. Jawablah depan Allah Ta'ala. Saya dah takut ni. Cuma secara ringkas, jawapan saya sudah jawab. Tak ada cara lain. Balik pada Allah Ta'ala. Pendidikan seks ada dalam Islam, cuma kita tak perasan. Pendidikan seks kena ajar pada ni, kenapa kena tutup bawah dada, kenapa memakai jubah yang labuh, tidak ketat. Semua tu ada. Itulah pendidikan seks. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Subhanallah. Jadi mungkin Ustaz saya boleh tambah sikitlah kan. Soalan ni dia simple saja, tapi mungkin saya sendiri daripada saya kata nak tahu berkenaan dengan yalah bila mana anak itu lahir, kadang-kadang ada orang yang dia sekadar dia kata main tangkap muak je letak nama kepada anak. Tapi ada orang yang betul-betul pilih, teliti untuk memberikan nama kepada anak tersebut mengikut nama-nama yang dianjurkan di dalam agama. Jadi mungkinkah Ustaz, nama juga mempengaruhi kelakuan ataupun keadaan anak tersebut? Sedikit Ustaz. Jawapan dia subjektif. Ya. Kadang-kadang namanya tak sesuai. Katalah Wati. Ya. Kan Wati itu dalam bahasa Arab maknanya zina.
Tapi isu dia, tapi dia rasa, ya Allah, walaupun nama dia mak ayah aku bagi, aku lebih suka digelar. Ada gelaran. Sahabat ada gelaran, Abu Hurairah kan, semua gelaran. Gelaran yang baik, bagi nama yang lain ataupun gelaran yang lain, wallahualam, tanpa mengubah masalah. Dan juga nama penting. Nama penting, sebab nama tu akan disebut di hadapan Allah Ta'ala. Jangan bagi nama yang jelek. Ingat tak peristiwa Sayyidina Umar didatangi oleh seorang ayah, kata anak dia derhaka. Tapi bila anak tu tanya, tak ada ke ayah yang derhaka, mak ayah yang derhaka? Ada. Dia memberi nama aku jelek, dia memberi ibu aku seorang perempuan yang tak elok, dan dia ni seorang yang tidak mendidik aku. Seringkas. So nasihat saya paling mudah, mak ayah juga dalam mendidik anak-anak, tanya mak ayah, cara kamu didik macam mana? Adakah bergantung berlandaskan Islam atau ikut selera dan trend masa kini? Wallahu a'lam. Subhanallah, berkenaan dengan nama juga patut kita perhatikan, kerana nama itu akan disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cantikkanlah nama-nama kamu. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, terus setia bersama dengan kita di Tanyalah Ustaz. Baik, mari terus kita ambil soalan, kerana makin rajak, makin lama, makin banyak soalan-soalan yang timbul untuk kita cerahkan kepada penonton-penonton. Tapi kita ambil yang sempat untuk kita ambil pada hari ini ya. Jadi kita lihat dari Jura Azlin Sofian di Facebook rasmi kita. Kita lihat, Assalamualaikum. Soalan saya, kaum ibu memang tidak pernah lupa dan terpisah daripada pelbagai bentuk nasihat peringatan. Yang paling popular sebaik anak menginjak ke alam remaja ialah bijak memilih kawan, katanya. Apakah nasihat Ustaz untuk para ibu bapa dalam memberi kebebasan kepada anak remaja untuk memilih kawan? Terima kasih kepada sahabat kita Jura Azlin Sofian untuk soalan ini. Nasihat Ustaz kepada semua yang menyaksikan, anak-anak remaja, ibu bapa, bagaimana nak memilih kawan, katanya. Silakan. Dia bila berkaitan dengan kawan, kalau kita berkawan dengan pembuat besi, badan kita akan bau besi. Betul. Kalau kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, badan kita bau minyak wangi. Dia kawan akan mencorakkan diri kita. So berkawan dengan pedaging dadah, kita mungkin akan terlibat dengan dadah. Betul, Ustaz. Kalau berkawan dengan mak rempit, mungkin kita akan jadi mak rempit. Kalau kita berkawan dengan orang jahat, pendeknya dia akan menjadikan kita sikit sebanyak terpengaruh. Tetapi kalau kita ada kekuatan iman, sebab tu Ustaz selalu beritahu, sebelum kita memberi kebebasan, kita bercakap pada anak-anak kita, bijaklah memilih kawan. Tapi kita kena ajar anak kita, bijaklah memilih Tuhan. Tuhan ni bila masukkan diri, Allah ada, Allah maha melihat, Allah maha bijaksana, Allah ada. Bijak juga kena beritahu yang sentiasa menemankan kita ni, CCTV, kiri yang kanan. Kena cerita dengan anak, cerita cara yang mudah. Jangan terlalu akademik sangat, cerita mudah. Kiri kanan kita ada malaikat. Kau suruh apa daripada ayah, malaikat dia ni record. Di akhirat nanti ditayangkan segala record. Janganlah, malaikat ada. So bila kita sentiasa rasa diawasi, diperhatikan oleh Allah, maka ketika itu siapa pun kawan kita. Ustaz berkawan dengan golongan maknya di lorong Haji Taib, kerana 20 tahun dah kawan dengan orang. Alhamdulillah, ada yang mati dalam keadaan beriman. Subhanallah. Ustaz kawan dengan artis-artis, rocker semua. Alhamdulillah, kawan, cakap benda yang baik, bagi contoh yang baik, dan lama dia boleh buat. Ramai kawan-kawan kita dulu tak solat, tapi kita berkawan dengan dia orang, kita tak tinggal solat, tapi menyebabkan apa? Masya Allah, mereka sikit sebanyak malu yang kita akhirnya mendirikan solat. Sebab tu TV3, TV9, Media Prima, dia ada program jom cuci masjid, bawa bikers, bawa mak rempit pergi cuci masjid, dia cuci ini, dan apa berlaku? Sikit sebanyak dia sembahyang. And then mana tahu hari tu turning point dia, kan dia betul, berubah. Betul. So menghampiri. Tapi kena ajar apa pada anak-anak, bebas memilih kawan,
Tapi jangan kawan dengan orang-orang ni. Mesti ada syarat juga. Masa yang sama, ajar mereka tentang Tuhan. Tuhan ni lebih penting daripada kawan. Kalau tak ada orang nak kawan dengan kita, tak apa. Janji Allah sebaik-baik peneman. Masya Allah. Wallahu'alam. Subhanallah. Jadi itulah, kena tahu juga siapa dia kawan, dengan siapa dia keluar pergi mana. Jadi itu pun kena tahu juga. Kadang-kadang memberi kebebasan boleh, tetapi ada hadnya di situ. Bagi Ustaz sebentar tadi. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Abdul Karim Sofian. Assalamualaikum. Soalan saya, bagaimana cara terbaik untuk membawa dan mendidik anak yang telah terlanjur kembali ke dalam fitrah hidup agar ibu bapa tidak dipersalahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, katanya. Terima kasih sahabat kita Tuan Abdul Karim untuk soalan ini. Anak terlanjur, mak ayah ni apa yang nak kena buat? Jangan marah saja, apa yang patut dibuat untuk memperbaiki kembali kehidupan anak tersebut? Silakan Ustaz. Azrin, soalan ni best Azrin. Ya. Best. Saya suka soalan-soalan yang macam ni. Terima kasih pada Abdul Karim kerana soalan yang berkualiti tinggi. Betul. Let's go. First thing, kalau kita tengok anak terlanjur, itu tanda kegagalan kita mendidik. Faham. Ustaz ada 9 orang anak. Allahu Akbar. Ada yang Ustaz gagal, ada yang berjaya. Tapi kegagalan mereka adalah ujian daripada Allah untuk kita. Kita doa, ya Allah, apalah dosa aku silap, aku salah cari makan ke ya Allah, aku termakan benda-benda syubhah, aku terbawa balik rezeki yang haram ke rumah ni ke ya Allah, tolong aku ya Allah. First cara dia doa. Ramai juga kawan-kawan saya yang hebat-hebat, profesor, doktor, kan, Ustaz don't teach me about parenting, you don't know who I am. Ada macam tu. Bila kita tengok keluarga dia fail, gagal. So the best thing now, pujuk hati kita, lembutkan hati kita, doa, ya Allah, aku bodoh ya Allah, aku lemah ya Allah, aku gagal didik anak aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Kena mengaku lemah depan Allah. Tujuan Allah uji dengan anak bermasalah untuk menunjukkan kita lemah. Kau penceramah, kau hebat, kau itu, kau ini, Allah uji dengan anak supaya kita berhati-hati dengan perkataan kita, dan dalam perkataan kita rasa kita lemah. Ya Allah, itu dia. Allah nak tu, Allah rindukan doa-doa yang benar-benar rasa diri hamba. Ramai orang membaca doa, panjang jela baca doa, tapi hatinya tidak berdoa, dia tidak datang daripada hati. Ya Allah, bangun malam, Allah ni malu tu kalau doa tu dengan tangan kosong. Tapi mana perasaan doa? Hati yang berdoa mana ni? So doa untuk anak. Yang nombor 2, anak terlanjur formulanya 5H. Ajar anak yang pertama, nak berubah mesti daripada hati, bukan disebabkan risiko yang kita dapat. Bukan sebab dah mengandung baru ni, bukan sebab kau dah jadi penagih dada, orang dah hina kau apa semua, baru kau nak berubah. Hati kau nak berubah ke tak? Dan berubah kerana Allah, bukan kerana makhluk. Berubah kerana Allah ni dia lain, dia dapat bantuan daripada Allah. Berubah kerana makhluk, kesian kat mak, kesian. Bila mak mati, ambil dadah balik. Tak macam tu. Dia kena berubah kerana Allah, maka bantuan daripada Allah akan turun. Dan kemudiannya, H yang kedua, hampiri orang soleh. Orang soleh yang pertama yang patut ni, apa dia? Pertama, mak ayah. Mak ayah kena soleh. Yang kedua, kalau boleh letakkan dia di madrasah tertentu apa semua, sebab nak jaga aib keluarga, nak jaga ni. Kalau dia terlanjur mengandung anak luar nikah, cari madrasah yang sesuai untuk dia. Dan yang ketiga tu, tanda perempuan muslimin dan muslimat, hindari selepas dia keluar madrasah ataupun selepas dia dah insaf, dia dah hampiri orang-orang masjid apa semua, hindari, jangan campur dah kawan-kawan lama, jangan campur dah orang yang menyebabkan kita mengandung, menyebabkan kita jadi penagih dadah, menyebabkan kita jadi mak rempit, menyebabkan kita jahat. Jangan campur dah, jangan. Hindari. Kalau lorong tu menyebabkan kita jadi orang tak elok, jangan pergi dari lorong tu. Sibukkan diri dengan menghampiri orang soleh, orang yang berjaya, orang yang positif. Hindari lorong yang menyebabkan kita negatif. Tak nak. H yang seterusnya, hajat. Kena ada hajat. Ajar anak mesti ada matlamat. Matlamat kita hidup bukan dunia je, tapi hajat kita, matlamat kita adalah redha Allah dan syurga Allah. Ajar macam tu. Ajar, masukkan semangat dalam diri dia untuk perjuangan. Hajat apa? Contohnya matlamat kita, sama-sama malam ni cuba kita hafal surah Al-Kahfi, malam ni kita cuba hafal surah Al-Mulk. Matlamat.
tahun ni ayah nak pergi haji, ayah kena kumpul duit, boleh tak keluarga ayah jom kita berpuasa sunat hari Isnin dan Khamis supaya kita dapat berjimat. Menundukkan nafsu dan berjimat adalah natijah daripada puasa. Kalau anak ni liar apa semua, matlamat, jom bulan ni bulan Muharram, 10 Muharram nanti kita nak puasa sunat, 9 Muharram kita training. Ajar anak, ajar ni, ajar dan ajak. Kalau ajar je kita tak buat. Tapi kalau ajak, dia lain. Sama-sama buat. Dan yang terakhir, mesti hijrah. Kalau kat kawasan rumah tu, kawasan persekitaran tu, geng-geng dia memang, cik, nak jumpa anak jap, panggil Long turun. Dia sentiasa diganggu. Persekitaran tu tak bagus, hijrahlah ke tempat yang baik, buka buku baru, diary baru, tulis dengan kata-kata cinta kepada Allah, maka Allah akan mencipta dan bagi bantuan pada kita. Wallahu a'lam. Tu kaedah nak bawa anak balik pada fitrah Islamiah selepas mereka terlanjur. Wallahu a'lam. Bawa dia kembali ke landasan yang benar, kembali kepada fitrah kehidupan yang sebenar. Jadi Ustaz, mungkin di hujung ini mungkin kita Allah tak sedar sebab seronok membincangkan tentang didik anak mengikut zaman ni. Jadi mungkin di hujung ini bagi pelan tindakan kepada penonton-penonton bagaimana nak jadi ibu bapa yang baik dan anak-anak yang ikut kata-kata mak dan ayahnya, ikut pada ajaran Islam yang sebenar. Sedikit dari Ustaz, silakan. Masya-Allah, tabarakallah. Yang pertama, 7P. Bagaimana kita nak didik anak-anak kita ikut zaman ni dan ikut Islam. Ada formula 7P. P yang pertama, perhatian. Perhatian ada dua. Pertama, memberi perhatian. Yang kedua, menarik perhatian. Beri perhatian tentang apa yang dia alami, perubahan tubuh badannya, perubahan rohaninya, perubahan emosinya. Perhati. Dan be a good listener. Jadi seorang pendengar yang baik, yang memahami dia. Okey? Satu, perhatian. Menarik perhatian, bagi kita ni jadi contoh yang terbaik untuk dia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi tu sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan. Maka jangan lupa kita contohi Nabi dan kita tampilkan contoh-contoh itu pada anak-anak kita. Anak-anak kita akan contoh kita. Banyak. Yang kedua, tuan-tuan dan puan muslimin. Aziz, kita buat satu game boleh tak? Baik. Okey, letak jari ni. Ini kali pertama ni. Letak jari kat hidung. Di sini Ustaz. Okey. Sekarang dengar, ikut apa yang saya cakap. Baik Ustaz. Ikut apa? Pejam mata ke? Tak payah. Tengok. Okey. Alihkan jari Azrin sekarang dengan pantas ke dahi. Oh, nasib baik dia dengar betul. 90% orang buat tapi game lambat ni. sikit tadi. Dia buat lambat dahi sini. Tengah fikir dahi kat mana. Lebih mudah ikut apa yang kita buat berbanding apa yang kita suruh. So, bagi contoh yang terbaik untuk anak-anak. Wallahi 90% anak-anak dia kata mak bapak cakap solat, tapi mak bapak dah solat. Jangan bergaduh, tapi mak bapak bergaduh. Anak-anak ikut apa yang dibuat, bukan yang disuruh. P yang kedua adalah puji dan peluk. Puji anak anda, sebab anak-anak dia perlukan pujian. Bagus. Dalam Quran pun ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah mengajar kita dua perkara. Pertama syukur, yang kedua alhamdulillah puji. Okey dah? Puji. P yang seterusnya, puji dan peluk anak-anak. Sebab pujian dan peluk akan menyebabkan ikatan kasih sayang anak-anak dengan ibu ayah semakin erat dan ketat. Betul. Sehingga orang lain tak boleh rungkai. P yang seterusnya, pendidikan. Saya dah cakap pendidikan terbagi pada 3A, agama, akhlak dan akademik. Dan P yang seterusnya pukul. Ada pukul. Lepas pukul ni maknanya hukum. P yang seterusnya adalah pujuk bracket motivasi. P yang seterusnya penghargaan. Dan last kali adalah periksa muhasabah diri kita dan musabah periksa dengan siapa anak-anak kita berkawan. Wallahu a'lam. Dengan 7P sebentar tadi. Jadi Ustaz boleh tutup dengan doa ringkas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami bodoh ya Allah. Kami tak pandai didik anak-anak ikut zaman ya Allah. Zaman ni terlalu mencabar ya Allah. Zaman ni dah akhir zaman ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Tolonglah, ilhamkan kepada kami. Bimbinglah kami sebab Kau sebaik-baik penolong dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Sesungguhnya kami lemah. Kau sebaik-baik penolong orang-orang yang lemah untuk mendidik anak kami jadi anak-anak yang soleh wal muslih. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Jangan lupa esok bersama dengan
moderator Da'i Anas, bintang ilmuwan Ustaz Amran Yusof dengan topik perbincangan hadis 40 Imam Nawawi, susah ditakuti, sunnah ditakuti, bid'ah dijauhi. Minta maaf tuan-tuan. Terima kasih. Berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.